Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir rabbi tammin bil khair. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya muliakan tuan-tuan imam, tuan-tuan muazin, barisan Arijatuan Kuasa Masjid An-Nur, seterusnya muslimin dan muslimat yang merupakan tetamu Allah pada malam ini. Pertama-tamanya dan buat selama-lamanya, sama-sama kita merapatkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke rumahnya untuk kita melakukan ubudiyah sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, di mana sebelum ini kita tidak dapat melakukannya disebabkan perintah PKP dan perintah daripada pihak pemerintah sebagai ulil amri yang menyebabkan masjid-masjid kita ditutup. Alhamdulillah, dengan berkat doa, munajat daripada tuan-tuan imam, tuan-tuan dan perempuan sekalian, dan kerjasama yang diberikan di atas peraturan yang telah ditetapkan, kita telah hampir berjaya untuk mengekang COVID-19 yang sedang melanda dunia, juga melanda negara kita. Kita teruskanlah juga istiqamah dalam beramal, dalam berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengikut peraturan yang telah ditetapkan, insya-Allah ada ganjaran yang besar di sisi Allah apabila kita mematuhi perintah daripada ulil amri. Dan saya juga mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak masjid kerana masih lagi diberi peluang pada malam ini untuk menyampaikan kuliah maghrib yang sampai waktu isyak, yang mana kali terakhir tuan-tuan dan puan saya duduk di sini ialah pada 3 hari bulan Mac. Begitu lama dah. Terasa rindu bertemu dengan masjid, dan rindu juga berjumpa dengan tuan-tuan dan puan dirahmati Allah SWT. Sebab juga mendengar azan daripada muazzin tadi itu, sebab juga bila kita mengenangkan wajah-wajah yang pernah kita jumpa sebelum ini, alhamdulillah kita masih lagi ditautkan hati kita oleh Allah SWT. Jadi pada malam ini izinkan saya berkongsi sedikit tentang kemuliaan masjid, yang mana sebuah kitab yang sempat dikarang oleh guru mulia kami, iaitu Al-Fadil Dr. Abdullah Jalil Hafizahullah Ta'ala, salah seorang pensyarah di USIM, University Sains Islam Malaysia, di waktu PKP sebelum ini. Ketika PKP dia sibuk mengarang beberapa kitab, sibuk menyebarkan ilmu, dan ia memberi manfaat kepada umat ini. Maka salah satu daripada kitabnya ialah menceritakan tentang 40 hadis kemuliaan masjid dan orang-orang yang memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Kerana masjid ini merupakan syiar di dalam agama kita. Masjid tempat perkumpulan kita, penyatuan umat, dan merupakan satu tempat yang paling penting dan mulia dalam kehidupan seorang muslim. Maka dengan itulah tidak hairanlah ia adalah turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan hati-hati orang beriman itu senantiasa rindu untuk datang ke masjid. Seumpama tuan-tuan yang datang, perempuan yang datang pada malam ini,
adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa, yang rindu untuk bersama dengan Allah SWT. Hatta kemuliaan dan kepentingan masjid di dalam Islam adalah sangat jelas, dasarkan daripada Al-Quran dan As-Sunnah serta riwayat kehidupan Rasulullah SAW dan para sahabat semuanya. Masjid pertama yang dibina oleh Rasulullah SAW adalah ketika baginda mula-mula tiba di perkampungan Bani Ammar bin Awaf di Quba dalam perjalanan hijrah baginda SAW ke Madinah. Saya percaya tuan-tuan pernah pergi ke Masjid Quba, di mana baginda Nabi SAW tidak menangguhkan penubuhan masjid sehinggalah baginda Nabi SAW tiba di Madinah. Tetapi terus saja baginda Nabi SAW membina masjid apabila sampai di Quba. Peristiwa masjid yang pertama dibina oleh baginda ini dirakam oleh Allah SWT di dalam Al-Quran, dan ia membuktikan kepentingan masjid di dalam kehidupan masyarakat Islam. Malah Allah Subhanahu wa taala menyifatkan orang-orang yang mengimarahkan masjid, seumpama tuan-tuan dan puan yang pada malam ini, dengan sifat-sifat yang begitu mulia. Alangkah seronoknya perumpamaan kalau batu, tuan-tuan. Batu ini berjenis-jenis. Ada batu yang diletakkan di tandas, ada batu diletakkan di masjid. Yang mana lebih mulia? Tentulah batu yang diletakkan di masjid yang senantiasa orang sujud lebih mulia daripada batu yang berada di tandas. Begitulah perumpamaannya orang-orang yang berada di rumah Allah SWT, seumpama tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah SWT, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Hanya saja yang layak memakmurkan, menghidupkan masjid itu yang pertamanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, serta orang yang mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat dan tidak takut melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya sifat-sifat yang tersebut, maka adalah diharapkan tuan-tuan dan puan yang hadir pada malam ini adalah orang yang mendapat petunjuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab di dalam satu hadis sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ahabbul biladi ila Allah masajiduha wa abghadul biladi ila Allah aswaquha. Negeri, kawasan muka bumi yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid-masjidnya, dan negeri kawasan muka bumi yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar-pasarnya. Maka itu disyarahkan hadis ini oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, menyatakan bahawa adalah kerana masjid-masjid adalah rumah-rumah ketaatan yang dibina di atas takwa. Ia juga turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada pengunjung-pengunjungnya, seumpama tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun pasar adalah tempat urus niaga orang ramai, sering berlakunya maksiat, penipuan, penindasan, riba, sumpah palsu, mungkir janji, dan lalai berpaling daripada zikrullah serta seumpamanya. Dan di dalam hadis lagi yang lain, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang hadis ini, iaitu daripada Abu Uthman An-Nahdi, beliau berkata Salman Al-Farisi telah menulis surat kepada Abu Darda dengan berkata kepada Abu Darda, ya akhi, alaika bil masjidi fa'azamhu fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu.
Wahai saudaraku, hendaklah engkau pergi ke masjid dan lazimilah ia. Sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-masjidu baitu kulli taqiyyin. Di dalam satu riwayat lagi disebutkan, al-masjidu baitu kulli mu'min. Masjid itu adalah rumah setiap orang yang bertakwa. Dalam riwayat yang lain disebutkan, masjid adalah rumah setiap orang yang beriman. Maka tuan-tuan yang hadir pada malam ini telah menjadikan rumah Allah sebagai rumah tuan-tuan. Dan masjid-masjid merupakan rumah Allah. Sebagaimana hadis daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala menyebutkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innal buyutallahi fil ardil masajid wa inna haqqan 'ala Allahi an yaqrima man zarahu fiha. Sesungguhnya rumah-rumah Allah di muka bumi ini adalah masjid-masjid, dan sesungguhnya ia adalah merupakan satu hak ke atas Allah untuk memuliakan sesiapa yang menziarahinya padanya masjid-masjid. Dan Allah SWT memuliakan tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada malam ini berdasarkan kepada hadis baginda Nabi SAW yang menyebutkan, iaitu asar daripada sahabat, di mana Amr ibn Mayyum al-Audi berkata, adrabtu ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hum yaquluna innal masajid buyutullah fil ard wa innahu haqqun 'ala Allahi an yukrimu zairahu fiha. Daku telah sempat bertemu dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka berkata, sesungguhnya masjid-masjid adalah rumah-rumah Allah di muka bumi ini, dan sesungguhnya ia adalah merupakan satu hak ke atas Allah untuk memuliakan orang-orang yang menziarahinya pada masjid-masjid. Dalam asar yang lain, masjid di bumi ini seumpama bintang di langit. Kerana Sa'id Ibn Jubair meriwayatkan bahawa Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu taala berkata, innal masajid buyutullah fil ardi tudhi'u li ahliha kama tudhi'u nujumus samai li ahliha. Sesungguhnya masjid-masjid itu adalah rumah-rumah Allah di muka bumi ini. Ia menerangi penduduknya di bumi seperti mana bintang-bintang di langit menerangi penduduknya. Ada 3 masjid yang paling utama, tuan-tuan dan puan juga tahu, iaitu Masjidil Haram, yang mana kita tidak berpeluang pada tahun ini untuk menziarahinya, Masjid Nabawi dan juga Masjid Al-Aqsa. Ini 3 masjid yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun perjalanan dalam keadaan sukar, tetapi ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat besar apabila kita dapat mengunjungi masjid-masjid sebegini. Orang yang membina masjid pahalanya sangat besar. Walaupun masjid itu kecil, tetapi kita tidak berpeluang untuk membinanya, kita menjadi ahli masjid. Kerana kemuliaan orang-orang yang berada di rumah Allah Subhanahu wa taala, di mana hadis menyebutkan orang yang selalu ataupun sering berulang-alik ke masjid adalah orang yang beriman. Bersaksilah, kata Rasulullah. An Abi Sa'id qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadu yata'ahadu al-masjid fashhadu lahu bil iman." Apabila kamu melihat seorang lelaki yang senantiasa pergi berulang-alik ke masjid, maka persaksikanlah baginya dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana ini sabit dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Hanya saja yang layak memakmurkan, menghidupkan masjid-masjid
Allah itu ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan orang yang ke masjid adalah tetamu Allah, dan Allah sangat memuliakan tetamu-tetamunya. Tuan-tuan mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis daripada Salman Al-Farisi radhiyallahu taala, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang muslim yang berwuduk. Kita dituntut untuk berwuduk di rumah, memang patut pun. Sebab apabila kita berwuduk di rumah, kita berjalan ke rumah Allah, itu ada ganjaran pahala. Berbeza kalau kita tidak berwuduk di rumah, kerana setiap langkah kita akan ditulis kebaikan dan dihapuskan keburukan. Di mana Rasulullah bersabda, ma min muslimin yatawaddau fayusinu wudu'ahu illa kana zairallahi azza wa jalla wa haqqun 'alal mazuri an yukrima zairahu. Tidak ada seorang muslim yang berwuduk dan dia menyempurnakan wuduknya itu dengan sebaik-baiknya serta pergi ke masjid, melainkan dia adalah seumpama orang yang menziarahi Allah azza wa jalla. Kita menziarahi Allah dan adalah merupakan tanggungjawab bagi pihak yang diziarahi untuk memuliakan orang yang menziarahi. Maka Allah memuliakan orang-orang yang menziarahi Allah Subhanahu wa taala, datang ke masjid-masjidnya. Dan Allah merahmati dan mengasihi seseorang yang mesra dengan masjid. Kita boleh tahu tuan-tuan, tuan-tuan pun kenal kawan-kawan kita, rakan taulan kita, siapa yang mesra dengan masjid dan sebagainya. Kita harapkan akan lebih lagi ramai orang yang mesra dengan masjid. Kerana sebelum ini masjid kita ditutup, masjid kita tidak dibuka. Tetapi kita kena faham, masjid itu sebagai institusi di bawah hak sultan. Ini yang kadang-kadang orang kita tidak faham. Kadang-kadang orang mengingkari. Al-Imam Abu Hasan Ali bin Muhammad Al-Habib Al-Mawardi yang wafat pada 450 Hijrah, dalam kitabnya Al-Ahkam Al-Sultaniyah merumuskan tugas pemerintah sebagai menjaga kepentingan agama dan mentadbir urusan dunia. Perbahasan ini berkaitan dengan tajuk dibincangkan oleh Mawardi dalam bab, iaitu kuasa-kuasa yang berkaitan dengan hak melantik imam sembahyang. Itu sebab masjid-masjid kita ada imam-imam yang dilantik oleh sultan. Tak boleh, walaupun sealim mana pun seorang itu datang, dia tidak layak menjadi imam kecuali orang yang dilantik oleh sultan. Al-Mawardi membahagikan masjid kepada dua jenis, iaitu masjid pemerintah, masjid sultaniyah. Ini disebut masjid sultaniyah, masjid di bawah hak sultan. Itu sebab sultan berhak memberi perintah sama ada masjid dibuka ataupun ditutup. Orang yang ingkar hukumnya berdosa besar. Jangan main-main. Sebab kadang-kadang orang ingkar, tetap juga dia nak pergi sembahyang, sedangkan ada larangan daripada sultan. Dia merasakan dia melakukan kebaikan, sebenarnya dia telah melakukan satu dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyuruh kita mentaati ulil amri. Itu sebab penting untuk kita beramal dengan ilmu, agar kita itu tidak hanya mengikut hawa nafsu kita. Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, itu yang pertama. Taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amri, golongan pemerintah daripada kalangan kamu. Apabila ulil amri telah memerintahkan sesuatu, maka ini yang dikatakan masjid sultaniyah. Masjid-masjid pengurusannya terletak di bawah tanggungjawab pemerintah.
Itu sebab pemerintah berhak untuk menentukan sama ada dia dibuka atau tidak, berapa orang jemaah yang dibenarkan dan sebagainya. Dan wajib bagi kita sebagai orang yang di bawah pemerintah untuk mentaatinya. Saya tertarik dengan sebuah kitab ataupun sebuah buku, iaitu yang telah ditulis oleh mantan Mufti Wilayah Persekutuan sebelum ini, iaitu Datuk Wan Zahidi bin Wantik, tentang melihat dari jendela Islam, yang di mana ada tajuk masjid sebagai institusi di bawah hak sultan dan juga meraihkan hak pemerintah sebagai asas kekuatan umat dan menderhaka kepada pemerintah satu dosa besar. Allahu Akbar. Ini jangan main-main tuan-tuan. Sebab ada orang kadang-kadang dia menderhaka. Dia cuba nak melawan pemerintah dan sebagainya. Dia buat sesuka hati. Dan ini berlaku. Berlaku, bukan tak berlaku. Pihak-pihak masjid, pihak-pihak pemerintah telah pun memerintahkan kepada orang-orang yang dilantik di masjid untuk menentukan SOP bagaimana, berapa orang yang boleh hadir, jaraknya sebahagian-bahagian macam mana dan sebagainya. Maka wajib untuk kita mengikut apa yang telah ditetapkan oleh pihak-pihak masjid itu, kerana ia datang daripada pemerintah, bukan datang daripada tuan imam, bukan datang daripada AJK, bukan datang daripada tuan muazzin, tidak, tetapi semuanya datang daripada pemerintah. Berlaku tuan-tuan. Di masjid saya sendiri, saya tak sebutlah, masjid saya di Kuala Lumpur, kali pertama dibuka, hanya 1/3 saja ruang solat yang dibenarkan. Jadi masjid tak besar mana, ruang solat pun tak besar mana. Apabila dikatakan hanyalah dewan ruang solat, hanya boleh memuatkan 74 orang saja. 74 orang saja dalam. Tapi yang hadir tak puas hati. Sanggup dia sembahyang di luar pagar, di belakang tembok, tuan-tuan. Allah Akbar. Ini orang yang derhaka. Dia merasakan dia nak melakukan kebaikan, sedangkan ini memikirkan kemaslahatan umat. Dan di dalam hukum usul fiqh menyebutkan menghindarkan perkara yang membawa kerosakan adalah lebih utama dari mendapatkan kebaikan. Menghindarkan. Kalau di luar pagar tu, siapa nak scan kita, tuan-tuan? Siapa nak jarakkan kita? Siapa nak tentukan kita? Ini dikatakan yang berlaku, berlaku sebelum ini. Wallahu alam, sah tak sah sembahyang tu, wallahu alam. Yang jauh jaraknya lebih pada 300 hasta daripada jemaah yang sembahyang, kemudian dilindungi pula oleh tembok, tidak melihat jemaah yang di hadapan. Itu berlaku. Berlaku. Malah mereka itu buat komplain pula. Kenapa mereka itu tidak dibenarkan masuk untuk sembahyang? Bukankah sembahyang itu wajib? Mereka lupa wajib untuk mengikut ulil amri. Kewajipan itu mereka lupa. Dia tahu kewajipan untuk sembahyang, tapi kewajipan mengikut perintah ulil amri itu dia lupa. Ini berhati-hati, agar kita itu tidak melakukan sesuatu penderhakaan kepada pemerintah, merupakan satu dosa. Kerana di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim disebutkan 3 golongan. Allah SWT tidak berkata-kata dengan mereka pada hari kiamat, tidak melihat kepada mereka, tidak membersihkan dosa mereka, dan mereka akan menerima azab yang pedih. Iaitu seorang yang mengaku setia kepada seorang pemerintah, ia berbuat demikian kerana keduniaan. Jika diberi, ia tunaikan kesetiaannya, tetapi jika tidak, ia menderhaka. Itu di antara golongan. Dan dosa-dosa besar juga, para fuqaha telah bersependapat mengatakan wajib taat kepada sultan yang memerintah dan berjihad bersamanya. Apabila kita mengikut perintah daripada ulil amri, itu merupakan satu jihad di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab kita itu diajar untuk sabar dan redha dengan ketentuan qada dan qadar. COVID-19
Coronavirus ini qada dan qadar daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menguji kita bagaimana kita menyikapinya. Kita diajar untuk bersabar dan sebagainya, terkurung di dalam rumah dan sebagainya, dan kita akan menghadapi berbagai-bagai kesukaran. Rasanya tak sukar tuan-tuan. Saya rasa waktu coronavirus ni Tuan Bilal, saya lebih banyak dapat bantuan daripada berbagai-bagai pihak lagi. Sebelum ni tak dapat. Allah Rabbi. Lebih lagi banyak hikmahnya. Masya Allah, tabarakallah. Sungguh banyak hikmahnya. Menjadikan kita itu sabar, dapat mendidik ahli keluarga dan sebagainya. Baik, kita balik semula kepada perbicaraan kita tentang masjid tadi. Dan orang-orang yang mengimarahkan rumah Allah seumpama tuan-tuan adalah ahli-ahli Allah Azza wa Jalla. Merupakan ahli-ahli Allah. Hadis menyebutkan an Anas bin Malik radhiyallahu taala, daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ammara buyutillahi ahlullah azza wa jalla, sesungguhnya orang-orang yang mengimarahkan rumah-rumah Allah, masjid-masjid, adalah ahli Allah Subhanahu wa taala, diumpamakan seumpama ahli keluarga Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang mengimarahkan masjid dimuliakan sebagai jiran Allah. Seronok kan kalau kita dikatakan jiran Allah. Allah Rabbi. Hadis menyebutkan an Anas bin Malik radhiyallahu taala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Allah taala yunadi yaumal qiyamah, sesungguhnya Allah SWT menyeru berfirman pada hari kiamat kelak, aina jirani, mana jiran-jiran aku? Hari kiamat besok Allah menyeru, mana dia jiran-jiran aku? Tuan-tuan lah. Allah Rabbi. Beruntung tuan-tuan yang hadir ini. Fataqudul malaikah, lalu para malaikat berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, wa man yanbaghi lahu ayujawiraka, fayaqulu aina ummarul masajid. Wahai Tuhan kami, siapakah yang berhak layak untuk menjadi jiranmu? Maka Allah berfirman, di mana orang-orang yang mengimarahkan masjid-masjid? Mana dia? Tuan-tuan lah, semuanya menjadi jiran Allah. Allah tanya besok, mana dia jiran-jiran aku? Tuan-tuan menjadi jiran-jiran Allah. Itu sebab orang yang menjadi pasak-pasak masjid, asas pengimarahan masjid dikasihi oleh para malaikat. Malaikat mengasihi tuan-tuan dan puan yang hadir pada malam ini. Sebagaimana Abu Hurairah menyebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya bagi masjid-masjid itu para autad, iaitu pasak-pasak orang-orang menjadi asas pengimarahan masjid. Para malaikat adalah teman-teman duduk bersama mereka. Sekiranya mereka tidak hadir ke masjid, para malaikat itu akan mencari-cari mereka. Kita tak datang, malaikat cari, tuan. Mana dia? Teman aku. Sebab kita dah jadi kawan pada malaikat. Dan sekiranya mereka jatuh sakit, para malaikat itu akan menziarahi mereka. Orang masjid yang sakit, datang malaikat ziarah. Walaupun orang masjid tak datang, tuan-tuan, tak apalah. Malaikat datang, subhanallah. Cuma kita tak tahu yang malaikat datang mendoakan kita yang sakit ini. Dan sekiranya mereka mempunyai hajat yang diusahakan, para malaikat itu akan membantu mereka. Datang malaikat membantu, menyempurnakan hajat kita. Berdoa kepada Allah SWT agar hajat kita itu tertunai. Itu sebab hati yang bergantung di masjid, rindu dan kasih kepada masjid, mereka ini di bawah lindungan Allah pada hari kiamat. Abu Hurairah radhiyallahu taala meriwayatkan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun bizulumuhumullahu fi zullihi yauma la yazila illa zilluh. 7 golongan manusia yang akan dinaungi dengan lindungan Allah Subhanahu wa taala pada hari di mana tiada perlindungan melainkan perlindungannya,
Yang pertamanya, pemerintah yang adil. Alhamdulillah. Yang keduanya, pemuda yang membesar di dalam beribadat kepada Tuhan. Yang ketiganya, lelaki yang mana hatinya tergantung di masjid-masjid. Sentiasa rindu bila masjid nak buka, bila masjid nak buka. Ada juga orang tanya tuan-tuan, bila masjid nak buka, tapi dah buka dia tak datang. Ini masalah juga. Ini masalah juga tu. Bila masjid nak buka, tapi bila dah buka dia tak datang. Ini masalah juga. Tapi tuan-tuan tidaklah. Moga-moga kita tidak begitu. Apabila masjid buka, kita adalah di antara orang yang sangat teruja. Merasakan kerinduan kita itu dah lama sangat dah. Hampir 3 bulan lebih nak jejak kaki ke masjid tak dapat. Bulan Ramadan langsung tak ada peluang tuan-tuan. Tarawih di rumah, solat Aidilfitri di rumah juga. Allahu Rabbi, masih tak ada peluang. Alhamdulillah dapat juga kita akhirnya. Moga-moga dapat juga solat Idul Adha kita di rumah Allah SWT pada hujung bulan ini. Kemudiannya yang keempat, 2 orang lelaki yang saling kasih mengasihi kerana Allah. Mereka berdua berkumpul dan berpisah kerananya. Tidak ada tujuan yang lain. Kita datang ke rumah Allah, kita berkumpul, kita berkenalan antara satu sama lain, walaupun jasad kita itu tidak terkumpul, disebabkan kita itu mengikut SOP yang telah ditetapkan, tetapi hati kita sentiasa bertaut dengan kasih sayang antara satu sama lain tuan-tuan. Inilah yang dicintai oleh Allah SWT. Kemudiannya yang kelima, lelaki yang diminta oleh seorang wanita untuk mempunyai kedudukan dan kecantikan untuk berzina, lalu dia berkata, sesungguhnya aku takutkan Allah. Kemudiannya yang keenam, lelaki yang memberi sedekah secara tersembunyi sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apakah yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Waktu PKP dulu ramai orang bersedekah. Alhamdulillah kita melihat keprihatinan masyarakat kita dalam mengulurkan bantuan, sehingga kan dunia memuji rakyat kita. Dunia tuan-tuan memuji keprihatinan rakyat kita. Tak kiralah siapa sekalipun, sama ada dia golongan artis, golongan dai, golongan hartawan, siapa saja. Kita melihat usaha mereka itu dalam membantu, memberikan bantuan kepada orang yang memerlukannya. Kemudiannya yang ketujuh, lelaki yang berzikir kepada Allah SWT secara khalwah, iaitu bersendiri, sehingga mengalir air mata kedua-dua matanya, iaitu berzikir. Waktu tengah malam kita tahajud, kita dah biasa kan. Waktu bulan Ramadan kita bangun sahur, kemudian kita sambung lagi tahajud kita pada bulan Syawal dan bulan Zulqaidah, Zulhijjah dan seterusnya, sehinggalah kita diwafatkan oleh Allah SWT. Jadikanlah amalan itu sebagai amalan istiqamah. Moga-moga Allah SWT akan memberi ganjaran pahala kepada kita. Mana tak menangis tuan-tuan. Dikhabarkan ada muazzin yang azan sambil menangis. Tak tahulah muazzin sini bila dia azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tak ada siapa datang. Tak boleh datang. Tak ada siapa datang. Menangis dia tuan-tuan. Allah Rabbi. Biasanya ramai orang datang, tiba-tiba tak ada orang datang. Cuma dia Tok Sia dengan imam 3 orang saja. Allah Rabbi. Tak ke rasa sedih? Rasanya kalau kita di tempat Tuan Imam, Tuan Bilal, wallahu alam, tak tahulah tuan-tuan macam mana. Meruntun hati tu, rasa buntuh kita. Tuan Imam nak pusing belakang pun, nak suruh orang rapat saf pun, makmum pun tak ada. Allahu Rabbi. Terasa kita, terasa kalau macam tu. Kita tak rasa lah kita duduk di rumah. Itu sebab kita itu perlu melihat kepada perkara-perkara sebegini, agar kita tidak menjadi orang yang selfish, iaitu orang yang mementingkan diri. Yang pertamanya, kita lihatlah bagaimana kesusahan yang dihadapi oleh frontliner kita, pihak berwajib kita. Kita Alhamdulillah lah boleh duduk rumah kan? Duduk rumah,
walaupun tak keluar, masih lagi boleh main handphone, masih lagi boleh tengok TV. Mereka macam mana? Itu sebab jangan kita selfish, jangan kita pentingkan diri kita. Apa-apa kita nak buat, fikirkan kesusahan orang lain, kesusahan orang lain. Bila saya fikir macam tu tuan-tuan, dulu tu mula-mula fikir juga 3 bulan lebih tak ada kuliah. Tak ada kuliah, tuan-tuan tahulah mana ada punca pendapatan. Tapi rupanya makan lagi sedap. Makan lagi sedap kat rumah. Macam-macam bantuan datang. Berbagai pihak hantar bantuan, tuan-tuan. Ada pihak masjid, pihak surau, individu, jemaah bagi. Allahu Rabbi. Saya rasa macam kita ni tak bersyukur di atas apa yang berlaku. Rupanya banyak hikmah. Orang ambil berat, orang prihatin juga terhadap pendakwah-pendakwah, dan mereka memberi juga sumbangan dan sebagainya. Itu sebab jangan kita melihat kesusahan itu hanya pada diri kita, tapi lihatlah kesusahan yang dialami oleh orang lain. Orang lain lebih susah lagi, lebih teruk lagi daripada menghadapi apa yang telah berlaku pada hari ini, sehingga kan kuasa-kuasa besar yang dulunya berbangga dengan kehebatannya, dengan tenteranya, dengan kuasanya, dengan ekonominya, runtuh, tuan-tuan. Kita bersyukur, alhamdulillah, negara kita ini rupanya adalah negara yang dirahmati oleh Allah SWT. Asbab daripada apa? Asbab daripada tuan-tuan sendiri. Tuan-tuan yang senantiasa berdoa kepada Allah, tuan-tuan yang merindui rumah Allah, tuan-tuan yang senantiasa melazimi datang ke rumah Allah. Jangan lihat perkara ini kecil, tuan-tuan. Setiap doa yang tuan aminkan daripada tuan imam, setiap kaki tuan-tuan yang melangkah ke rumah Allah dipandang oleh Allah SWT dengan penuh keikhlasan. Yang mana kadang-kadang orang melihat perkara ini remeh, tetapi tidak. Kerana tuan-tuanlah yang menyebabkan negara ini terhindar daripada bala bencana. Saya mengatakan orang-orang masjid, tuan-tuan imam, tuan-tuan muazzinnya, dan tuan-tuan sendiri yang senantiasa berdoa, tidak putus-putus berdoa kepada Allah agar negara kita ini dijauhi daripada malapetaka, dan Allah SWT telah memakbulkan doa daripada tuan-tuan. Kita tak tahu doa siapa yang diangkat oleh Allah SWT. Itu sebab jangan kita melihat seseorang itu remeh dengan pandangan yang tidak baik, tetapi pandanglah seseorang itu, semua orang mempunyai kebaikan di sisi Allah. Orang yang hadir ke rumah Allah adalah tetamu-tetamu Allah yang dimuliakan oleh Allah, dan doanya sangat tinggi diangkat oleh Allah SWT, mustajab sekali. Iaitu terutamanya orang-orang yang berumur, orang-orang pakcik-pakcik kita, datuk-datuk kita. Ini orang yang dipandang oleh Allah SWT. Moga-moga dengan kecintaan kita mendalam terhadap masjid, serta melazimi solat berjemaah di dalamnya, dan dapatlah kita jadikan masjid itu sebagai rumah kedua kita, rumah yang dicintai oleh Allah, dan Allah SWT mencintai orang-orang yang berada di dalamnya, dan Allah memberikan kurniaan bagi mereka yang melazimi masjid dan menjadikan seumpama rumah baginya. Kerana Muhammad bin Wasi berkata, Abu Darda berkata kepada anak lelakinya, wahai anakku, hendaklah masjid itu menjadi rumahmu, tempat yang kau selalu berada di dalamnya. Kerana Rasulullah SAW bersabda, kata Abu Darda, masjid-masjid adalah rumah-rumah bagi orang-orang yang bertakwa, dan barang siapa yang menjadikan masjid sebagai rumahnya, maka Allah memberi jaminan baginya dengan kerehatan, rezeki, rahmat, dan melepasi titian sirat sehingga ke syurga. Mudah kita nak pergi ke titian sirat besok. Titian sirat itu nak melintas besok, nak pergi ke syurga. Mudah bagi orang-orang yang senantiasa melazimi rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab jadikanlah rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala ini sebagai tempat persinggahan kita, tempat seronok untuk kita berada di dalamnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terakhirnya, jalisul masjidi ala salatil khisal akhi mustafad au kalimatin muhkamat au rahmatin muntazar. Teman duduk bagi seorang yang berada di masjid terdiri daripada 3 perkara. Yang pertama,
seorang saudara yang dapat diambil faedah kebaikan daripadanya, atau kalimah yang kukuh mendapat ilmu yang bermanfaat, atau rahmat yang dinantikan dengan doa daripada malaikat. Malaikat mendoakan. Inilah 3 keutamaan dan kemuliaan masjid itu menjadi tonggak kepada kita, dan kita ajaklah saudara mara kita, jiran-jiran kita, moga-moga terbuka juga hati mereka untuk datang ke masjid. Dan Allah SWT juga akan memberi peluang kepada saudara-saudara kita yang lain yang belum kesempatan untuk hadir ke masjid. Mungkin bukan mereka tidak mau hadir, tetapi tidak ada kesempatan di dalam menguruskan berbagai-bagai perkara. Dan senantiasalah kita berdoa agar Allah SWT akan menjadikan masjid kita itu sebagai tempat persinggahan yang dinanti-nantikan oleh umat Islam. Alhamdulillah dah naik dah ke 500 jemaah pada hari ini untuk solat Jumaat. Tempat saya daripada 74 tuan-tuan, hari ini naik 878 jemaah. Makin naik dah. Sebab sebelum tu hanya ruang solat saja. Tapi kali ini diberi pada ruang yang luar pula. Bila ruang yang luar 1/3 dikira oleh pihak masjid dapat 878 orang. Tapi kena hadir awal lah. Kalau di Selangor ini kena saya rasa kena register online. Betul? Register online dapat kad kan. Tempat kami first come first serve. Siapa datang dulu cepatlah. Pukul 1 pagar tutup dah, tak boleh masuk dah. Itu sebenarnya mendisiplinkan kita. Disiplinkan kita biar awal datang masjid. Jadi tak adalah orang masbuk lagi dah datang masjid. Agar kita cepat datang masjid. Itu sebenarnya satu disiplin, satu bentuk disiplin peribadi kita agar kita hadir ke masjid lebih awal, mendisiplinkan diri kita agar kita cepat masuk ke rumah Allah. Kalau lewat tak boleh masuk dah. Itu bagus. Sebab kadang-kadang hari Jumaat pun orang datang dah habis khutbah baru dia sampai. Ini pun salah juga. Jadi akhirnya dia terpaksa datang awal. Itu satu disiplin. Serupanya PKP ni banyak hikmahnya. Sungguh banyak hikmah yang kita melihat. Kita jangan melihat kepada keburukan, tetapi kita melihat kepada kebaikan yang ada waktu PKP ini. Sungguh banyak sekali. Hubungan kekeluargaan dengan lebih erat lagi. Allah Rabbi. Kemudiannya dan berbagai-bagai lagi. Dah masuk waktu dah. Kalau dah masuk waktu, saya mengikut perintah daripada pihak masjid. Ini hanya sebagai tazkirah maghrib. Jadi kita tamatkan di sini sampai waktu Isyak. Moga-moga tuan-tuan senantiasa dirahmati Allah SWT dan mendapat ampunan di sisi Allah SWT. Ampun maaf daripada saya. Hazal wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.